Assalamualaikum. 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 Ada masalah tiba-tiba line terputus. Minta maaf. Ya, salam. Jadi minta maaf. Apa tadi line putus pula. Waktu anak muda Firas tengah bercakap. Sambil-sambil tu boleh terus share kembali. Waalaikumsalam. Line teruk ya, Khair. Boleh dengar? Ni Hanif, ni Muhammad, Awang. Waalaikumsalam. Daripada mana? Muhammad Faizal. Siapa nak bervisi boleh terus. Kita masih berbincang berkenaan dengan isu-isu politik semasa. Putus-putus. Dengar? Kamal Fazli, penjawab awal kontrak siapa yang menyuarakan. Tolong share. Kamal boleh bervisi dengan saya. Ya, rasmi sama ada ke, tetapi setiap kali bila saya ber-FB live, kalau ada VC seperti ini akan ada saja gangguan. Saya harap maknanya line akan lebih stabil sekarang, semua dapat bersama-sama. Muhammad Rashdan, satu hari nanti saya berazam nak ada library macam doktor, insya-Allah. Saya doakan cita-cita itu tercapai kelak. Naki daripada Kepala Batas. Waalaikumsalam. Okey, harap semua boleh dengar dengan jelas. Kita masih berbincang walaupun dah mencecah pukul 12. Saya ucap terima kasih yang sama-sama dengan saya daripada tadi. Tadi dah mencecah lebih pada 1,000, tiba-tiba terputus. Bagi semua yang nak bersama, boleh bervisi dengan saya. Siapa nak bervisi boleh cakap untuk saya jemput bersama-sama. Okey. Tak elok ke line? Testing 1 2 3. Suara putus-putus. Suara tak clear. Check 1 2 3. Boleh dengar? Suara putus-putus ke? Ya. Boleh. Okey, Fandi. Stabil line. Khair. Dari Kepong Sufian. Nak VC Alwani. Okey, boleh Alwani. Kalau boleh Alwani boleh request VC, kena buat setup request VC baru boleh saya panggil masukkan dalam ni, ya. Lelaki perempuan tak kisah. Pandangan-pandangan yang baik-baik boleh kita kongsikan. Saya cuba panggil tak dapat ya, Alwani, minta maaf. Kalau boleh buat request. Okey, macam mana dengan line? Tadi kita bincang dengan anak muda berkenaan dengan, tadi ada 2 orang, satu Hafiz, satu lagi remaja umur 16 tahun berkongsi. Tetapi pandangan tadi Hafiz yang pertama, beliau daripada Sungai Petani, seorang peniaga buka restoran, terkesan dengan COVID, terpaksa tutup restoran, tetapi beliau menjaga kebajikan 5 orang pekerjanya, masih membayar gaji penuh waktu COVID, dan beliau berterima kasih kepada kerajaan yang melalui dana prihatin beliau dapat membayarlah gaji menggunakan subsidi daripada kerajaan itu. Saya rasa ini satu pandangan yang baik, dan beliau sendiri melahirkan rasa resah, dan saya rasa ramai lagi di luar sana rasa resah dengan keadaan perpolitikan yang ada, kerana apabila dalam keadaan rakyat tengah susah, rakyat tengah berada dalam keadaan resah, apabila ekonomi yang masih belum boleh pulih sepenuhnya akibat daripada perintah kawalan pergerakan PKP, lepas tu PKPB dan yang terbaru PKPP, ya. Saya rasa ini semua antara perkara yang perlu diambil kira dalam suasana hari ini. Tapi nak buat macam mana? Kerajaan kita sentiasa digasak dan diasak oleh Pakatan Harapan, termasuk Tun Dr. Mahathir yang masih
tinggi cita-citanya untuk menjadi Perdana Menteri kali ketiga. Cuma kali ini beliau masih belum boleh mendapat sokongan daripada Anwar Ibrahim, sebab Anwar tidak mahu ditipu buat kali kesekian kalinya. Anwar sebut dalam interviewnya semalam, mengatakan bahawa beliau tidak mahu kali ini ditipu buat kali kedua, kali ketiga mungkin, dengan Tun Dr. Mahathir. Walaupun Tun Dr. Mahathir katanya nak berkuasa hanya dalam tempoh 6 bulan saja sebelum diserahkan kepada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim pula mengatakan bahawa boleh, tetapi tidak sebagai Perdana Menteri, tetapi hanya sebagai Menteri Mentor. Okey, Syami, siapa yang nak bervisi boleh bervisi dengan saya. Kulim line clear. Tadi siapa yang minta tadi visi? Arifin Samin. Okey, Arifin Samin, boleh. Samin tu jadi lebih daripada 1,200-1,300 orang yang bersama dengan kita pada malam ini, tetapi terhalang kerana mungkin serangan RBB tadi, ya. Okey. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor Ashraf. Ya, siapa ni? Saya Arifin dari Betong, Sarawak. Arifin daripada Betong, Sarawak. Betong, Sarawak. Oh, orang Sarawak. Apa khabar orang Sarawak? Baik. Ya, Arifin berapa umurnya? Sekarang dah 35 lah saya. 35. Okey, belia. Kerja sendiri ataupun makan gaji? Makan gaji lah dengan government. Ya. Oh, government. Okey, saya Apa? saya dah buat promosi bagi masa ni kan COVID-19 kan. Ya. Okey. Sekarang government, kerajaan Malaysia sekarang, dia nak rakyat tempatan mendahulukan rakyat tempatan untuk bekerja di sektor-sektor pembinaan ataupun apa-apa sektor lah. Jadi sekarang ni kita dari saranan YB KSM, Kementerian Sumber Manusia, dia membekukan untuk mengambil pekerja asing. Jadi sekarang dia menjurus kepada menggalakkan pekerja tempatan. Jadi masa-masa ni kan banyak pekerja-pekerja tempatan dah dibuang kerja. Saya nasihatkan jangan memilih pekerjaan sekarang sebab ekonomi Malaysia dah macam kita ketahui lah, semenjak zaman pemerintahan PH dulu kita banyak yang kena buang kerja ataupun apa. Lebih-lebih lagi ada kes COVID-19. Jadi kita sekarang jangan memilih pekerjaan. Ada apa-apa kita mesti menerima apa-apa pekerjaan tersebut. Jadi yang itu untuk saya nak nasihatkan kepada rakyat Malaysia supaya jangan memilih untuk pekerjaan sekarang. Itu saja. Yang kedua, terima kasih banyak persoalan Arifin. saya. Soalan saya dengan doktor lah berkaitan dengan Muafakat Nasional ataupun Perikatan Nasional yang saya telah tanya dalam page doktor tadilah berkaitan. Adakah mengapa Muafakat ataupun Perikatan Nasional ni tidak didaftarkan? Adakah masih macam mana orang cakap masih bersifat longgar ataupun ada apa-apa longgar macam itulah dari ataupun tekanan daripada pihak tertentu lah ya, sila jelaskanlah doktor. Okey, terima kasih Arifin, terima kasih. Salam semua orang di Betong, Sarawak. Jauh ni daripada Sarawak. Okey, nasihat Arifin tadi bagus kepada rakyat Malaysia. Ini pun salah satu cara kita nak kekang kebanjiran pendatang asing. Sekarang dianggarkan 2.2 juta pendatang asing yang berdaftar.
dan lebih daripada 3.5 juta yang dikatakan pendatang asing yang tanpa dokumen ataupun pendatang asing haram ataupun parti yang hari ini banyak diambil bekerja di dalam sektor yang dipanggil 3D. 3D apa dia? Sektor dirty, dangerous, difficult. Sektor yang kotor, sektor yang berbahaya dan sektor yang susah. Contohnya sektor perladangan, sektor pembinaan yang mana jarang-jarang rakyat tempatan yang mahu bekerja. Itu alasan dan juga antara excuses ataupun alasan-alasan yang diberikan oleh ramai majikan-majikan kenapa perlukan rakyat asing ni. Dan Arifin tadi daripada Sarawak memberikan pandangan yang cukup baik supaya jangan kita memilih pekerjaan. Tetapi persoalan yang kedua, kenapa sehingga hari ini Muafakat Nasional ataupun Perikatan Nasional belum berdaftar? Kena ingat ya, Muafakat Nasional adalah satu loose coalition, gabungan longgar antara dua parti Melayu Islam utama. Melayu Bumiputera Islam utama, iaitu UMNO dan PAS yang dimeterai pada 14 September 2019 yang lalu tahun lepas. Itu adalah suatu piagam yang menzahirkan suatu komitmen untuk dua parti Melayu dan Bumiputera Islam yang berpuluh tahun bergaduh, yang berbalah untuk bekerjasama. Dan kesepakatan ini telah pun termeterai dan kita mesyuarat minggu lepas pun saya berada dalam kedua-dua jawatan kuasa induk perundingan Muafakat Nasional dan juga jawatan kuasa teknikal Muafakat Nasional. 11 orang daripada PAS, 11 orang daripada UMNO di peringkat jawatan kuasa perundingan. Di peringkat jawatan kuasa teknikal, 5 orang UMNO, 5 orang PAS. Dan kita sepakat dalam kita berhadapan dengan PRU akan datang, apa-apa pun UMNO dengan PAS akan terus bekerjasama dan bermuafakat demi rakyat. Okey, kenapa tidak berdaftar? Sebab memang hasrat kami peringkat awal memang nak berdaftar. Tetapi bila, kalau saya ingat lagi, saya cuba kongsikan peristiwa apabila runtuhnya kerajaan Pakatan Harapan pada 24 Februari. Sebetulnya pada 22 dan 23 Februari, kami di peringkat kepimpinan UMNO dan PAS sedang bermukim ataupun retreat di Janda Baik selama 2 hari 1 malam berbincang berkenaan dengan hala tuju Muafakat Nasional. Dan antara resolusi penting pada waktu itu adalah untuk mendaftarkan Muafakat Nasional sebagai suatu kerjasama yang kuat. Tetapi kita tidak sangka bahawa keesokan harinya pada 24 hari bulan, sebenarnya pada waktu kami di Janda Baik sudah pun terdengar berita bahawa berlakunya pergaduhan besar di dalam Pakatan Harapan pada hari Jumaat malam dalam mesyuarat mereka yang hari ini sudah tular recording ataupun rakaman perbahasan dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Tetapi yang berlaku pada hari Ahad, pada hari terakhir di Janda Baik itu, kami diberitakan bahawa akan ada pengumuman penting daripada PBBM untuk keluar daripada Pakatan Harapan pada malam di Hotel Sheraton. Itu yang dipanggil langkah Sheraton. Sebenarnya yang dikatakan langkah Sheraton itu adalah natijah daripada berita yang tersebar kepada kami dan diberitakan kepada kami untuk berkumpul di Sheraton yang nak mengatakan bahawa ada sebilangan besar daripada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan nak keluar daripada PH. Jadi waktu itu ramailah pergi ke Sheraton. Saya tidak pergilah pada malam tu sebab kita pun tak pasti sama ada apakah benar berlakunya pengisytiharan itu. Sebab kita UMNO dengan PAS memang daripada awal tidak terlibat dalam nak menjatuhkan kerajaan PH kerana yang bergaduhnya mereka sendiri. Anwar bergaduh dengan Mahathir, berebut jawatan Perdana Menteri. Akhirnya pada 24 hari bulan, hari keesokannya Tun Mahathir meletakkan jawatan, maka terbubarlah
Kerajaan Perikatan Nasional, Perikatan Harapan. Kabinetnya terbubar apabila Perdana Menterinya letak jawatan. Agong, yang di-Pertuan Agong sendiri pun dalam titahnya menjelaskan kepada rakyat bagaimana baginda sendiri pun apabila dia terima menghadap Tun Dr. Mahathir pada 24 hari bulan pukul 4 petang. Baginda sendiri menasihati Tun Dr. Mahathir supaya jangan meletakkan jawatan kerana implikasinya besar. Implikasinya runtuh sebuah kerajaan, rumah runtuh. Jadi tak timbul soal UMNO dengan PAS dan juga Tan Sri Muhyiddin bentuk masuk daripada atap. Tidak. Rumah dah runtuh. Bila dah runtuh, UMNO dengan PAS terpaksa mengambil keputusan untuk menyelamatkan negara. Bagi kami pada waktu itu, kita telah pun membuat keputusan. Lebih baik serahkan mandat kepada rakyat. Apabila Tuanku Agong panggil pada 26 hari bulan Februari ke istana, ahli-ahli parlimen pergi bertemu seorang demi seorang menghadap Tuanku. Dan Tuanku tanya dan perlu diisi borang, apa pendirian ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional dan apa pendirian daripada ahli-ahli parlimen daripada PAS. Waktu itu kesemuanya sepakat kita nak minta supaya dibubarkan parlimen. Berikan mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang benar-benar kuat. Sebab waktu itu pun sebenarnya kita menjangkakan kalau naik pun siapa Perdana Menteri, kerajaan itu tidak akan kukuh kerana kerajaan yang lahir daripada perpecahan dan berantakan sesama sendiri. Tetapi akhirnya kita terpaksa akur dengan titah Tuanku yang pada waktu itu Tuanku menggunakan kebijaksanaan baginda untuk tidak membubarkan parlimen. Sebaliknya minta untuk ahli-ahli parti-parti politik berbincang sekali lagi. Dan pada waktu itulah UMNO dan PAS mengambil keputusan sepakat untuk mencadangkan dan mencalonkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya ceritakan panjang sikit ni supaya mengingatkan beberapa kali sebab ramai sangat di kalangan penyokong-penyokong PH yang membuat tohmahan fitnah mengatakan kita menubuhkan kerajaan secara pintu belakang, tebuk daripada atap, tak timbul langsung. Sebenarnya kita membina kerajaan yang telah runtuh, membina rumah baru akibat daripada berantakannya pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Harapan nak berebut jawatan Perdana Menteri. Bila runtuh, yang letak jawatannya Tun Dr. Mahathir. Yang hancurnya kerajaan PH. Kenapa nak disalahkan Barisan Nasional, PAS dalam hal ini? Pokoknya, bila kita bentuk kerajaan, kerajaan itu sebenarnya tidak ada satu gabungan yang kukuh. Dia hanya satu gabungan yang kita istilahkan sebagai Perikatan Nasional. Nama saja dicetuskan pada waktu kita nak tubuhkan gabungan atas dasar kita setuju sama-sama nak menyelamatkan negara, rakyat tidak harus berterusan berhadapan dengan krisis politik. Waktu itu pelabur-pelabur ramai keluar daripada negara, kita kehilangan dalam tempoh seminggu lebih daripada 10 bilion. Jadi kita ambil tanggungjawab, tubuh kerajaan kita namakan Perikatan Nasional. Tapi waktu itu keputusan parti di peringkat UMNO, kita dah mesyuarat beberapa kali, kita kata ini hanyalah gabungan ahli-ahli parlimen yang bersetuju untuk Tan Sri Muhyiddin naik.